warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, minta maaf. Minta ada tisu lah. Ada tisu. Dalam pejabat ada tisu tak? Sekejap. Dia kalau bersin tu masalah. Tisu. Ambil satu. Itu ada sekarang tambah ni saya dah naik itu. Betul kan? Sekali dia naik lagi. Mana itu balik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ni kita tengok ayat 55 daripada surah Al-Furqan. Ayat 55. Wa ya'buduna min dunillah. Ayat 54 tu rasa dah baca dah. Ayat 55. Sama-sama kita baca ayat 55, 56, 57, 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Sadaqallahul azim.
Ayat 55. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Yang bermaksud mereka menyembah selain daripada Allah ma la yanfa'uhum, yang tidak memberi tak berapa sedap nak bersin ya. Yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka. Orang-orang kafir ni kejap tak selesa. Tu tiba-tiba pula ni apa nak bersin. Minta maaf tuan-tuan, puan-puan, terganggu sikit. Sambung balik. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Orang kafir dia sembah selain daripada Allah. Yang mana Tuhan yang selain daripada Allah ni ma la yanfa'uhum, adalah Tuhan yang tidak boleh memberi manfaat kepada mereka, wala yadurruhum, dan tidak boleh memberi mudarat kepada mereka. Kata Imam Syarawi, la yanfa'uhum, tidak memberi manfaat kepada mereka. Waktu kita sembah dia, waktu manusia sembah Tuhan tu tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi faedah, tak boleh buat apa pun. Bukan dia boleh buat apa, dia tak ada nyawa pun tak ada, kan? Dia tak boleh buat apa. Wala yadurruhum, dan ketika orang tidak menyembah dia, dia tak boleh buat apa. Bukan dia boleh, engkau tak sembah aku pukul engkau, aku turunkan bala bencana. Tak ada, teman-teman. Tak ada. Cerita yang saya pernah tengok lah, cerita ombak yang Siam tu. Cerita Siam. Cerita apa, tomoy dia tu, kan? Ombak, tajuk ombak. Hebatlah, tomoy dia tu memang antara terhebat lah cerita tu. Memang sedap cerita tu. Tapi asal ceritanya, Tuhan dia telah dipotong kepala. Kepala Tuhan dia kena potong. La ilaha illallah. Lepas tu orang pergi benamkan dalam laut. Dalam, kan? Pergi letak kepala dalam tu. Lepas tu bila dah buat macam tu, maka kemarau melanda Siam, kan? Kemarau melanda Siam sebab kepala Tuhan duduk dalam laut, kan? Maka hero ni yang hebat, tomoy ni, kerja dia nak cari balik kepala tu. Kat mana kepala tu, nak dapatkan balik, kan? Usahalah dia dapatkan dengan tomoy dia tu, kan? Akhirnya dapat, barulah hujan turun balik. Cerita tu merapu je, tuan-tuan. Tak ada apa pun. Ada Tuhan. Kalau Tuhan, dia betul Tuhan, takkan dia kepala dia orang boleh penggalkan, orang boleh cabut kepala dia tu. Maknanya dia tak boleh bagi mudarat dekat orang. Okey tuan-tuan, sekarang tuan-tuan tak sembah pun ni patung-patung berhala. Bala apa yang kena pada tuan-tuan? Tak ada apa pun kita, kan? Kita yang tak sembah benda tu, tak ada apa pun. Tuhan dia tak boleh buat apa kat kita. Itu maksud dia, la yanfa'uhum, tidak boleh beri manfaat. Waktu kita sembah dia pun tak ada manfaat, dia tak boleh bagi manfaat. Wala yadurruhum, dan ketika kita tak sembah dia pun, dia tak boleh bagi manfaat. Tuan-tuan bayangkan,
Orang yang penggal kepala Tuhan dia tu tak ada apa, relax. Lagi kaya ada dalam cerita tadi, cerita ombak tadi tu. Lagi hebat Samsing, tuan-tuan. Habis apa hebat Tuhan dia ni? Kan? Kita dalam Islam, tuan-tuan, jangan dengan Tuhan Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala jangan main-main. Dah sejarah dah mencatat beribu-ribu dah, ratus ribu dah manusia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana melanggar ataupun mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cabar Allah Taala, tuan-tuan. Kan? Jangan cabar. Waliyazubillah min zalik. Itu Allah Taala. Kan? Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong syaitan untuk berbuat apa tu? Durhaka. Tak nampak. Dia pendek sikit kan. Durhaka, berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Tuan-tuan, Allah buat ayat ni, bukan Allah buat ayat ni, Allah nyatakan ayat ni kepada kita. Wa kana kafiru, orang kafir. Siapa tu? Orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala, kan? Orang yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala ni, perangai dia apa, tuan-tuan? Ala rabbihi zahira. Dia adalah penolong siapa? Penolong kepada setan. Imam Sya'rawi, tuan-tuan, dalam menghuraikan ayat ni, dia kata orang kafir itu setan. Setan di kalangan manusia. Maknanya kena awas, tuan-tuan. Bila sebut setan, setan ni dia tak pernah kerja dia duduk relax tidur ya kan, baring je kerja dia, tak peduli orang. Tak. Bila sebut setan, dia akan buat kerja jahat sepanjang masa, setiap masa. Tujuan Allah cakap ayat ni, wa kana kafiru, dan adalah orang kafir, ala rabbihi zahira, di atas. Ala rabbihi maknanya derhaka kepada Tuhannya. Kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Kalau perkataan ala tu, dia di sini tak boleh terjemah dengan atas. Di sini kalau ala rabbihi maksud dia derhaka. Kalau taat kepada Tuhan, dia panggil ila rabbihi. Dia guna perkataan ila rabbihi, baru taat. Kalau ala rabbihi maknanya melanggar perintah Allah, derhaka pada Allah Ta'ala, lawan Allah. Zahira ni tuan-tuan, zahira ni tuan-tuan puan-puan pernah dengar perkataan zihar? Zihar pernah tak? Apa makna zihar? Menyamakan isteri dengan belakang ibu. Zihar daripada kataan zahara, zahara, kan? Zahara ni makna dia belakang. Zihar ni menyamakan belakang isteri dengan ibu dia. Apa hukum, tuan-tuan, zihar? Hukum dia adalah haram dan dalam Islam dikira jenayah besar. Jenayah besar. Zihar ini diamalkan oleh puak-puak jahiliah. Sebelum daripada kedatangan Islam, orang-orang kafir, dia kalau dia marah dekat isteri dia, dia berdendam dengan isteri dia, maka dia lafazkan zihar. Oh, belakang kau sama dengan belakang mak aku, kan? Sama, kan? Maka fiqh kata mana-mana anggota tubuh badan isteri kita tak boleh nak disamakan dengan mak kita, dia jadi zihar.
Tak boleh. Kenapa diziarkan? Sebab zihar ni tuan-tuan, isteri kita tidak boleh lagi disetubuhi. Tidak boleh lagi disetubuhi kecuali kita membayar kifarat zihar. Kifarat zihar ni apa? Yang pertama, kena merdekakan hamba. Itu kifarat zihar. Yang kedua, kena puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dia sama dengan bersetubuh dalam bulan puasa, kan? Apa ni, kifarat dia, denda dia. Kifarat ni denda lah, kan? Denda dia. Ui, 2 bulan tuan-tuan. Puasa 2 bulan. Lepeh tuan-tuan. Puasa 2 bulan tu, kalau hari yang ke-59 tiba-tiba tak boleh puasa sebab sakit dan sebagainya, kan? Kena ambil daripada awal semula, kan? Jadi 4 bulan. Ambil 2 bulan balik. Dia kena start daripada awal. Dahsyat tuan-tuan. Jadi orang kafir jahiliah dulu, dia melafazkan zihar kepada isteri dia adalah dengan tujuan apa? Untuk mendera isteri. Paling-paling tidak 2 bulan dia, ataupun 3 bulan dia tak boleh duduk dengan isteri dia, padan muka isteri dia. Dia tak apalah, tak boleh duduk dengan isteri dia, ada perempuan lain kat luar. Dia ada perempuan lain, kan? Tapi isteri dia macam mana? Habis lah, kan? Ini amalan yang dibuat oleh orang jahiliah, tapi dalam Islam tetap kekalkan hukuman dia. Siapa yang buat benda ni, maka dia melakukan jenayah. Islam mengiktirafkan dia sebagai jenayah yang besar, zihar, iaitu dengan makna asal dia adalah belakang. Kenapa dalam ayat ni Allah kata wa kanal kafiru ala rabbih zahira, zahir, belakang. Kata Imam Sya'rawi, belakang ni zaman dululah, zaman Nabi, zaman sebelum Nabi, kan? Orang-orang Arab ni dia suka berkafilah, kan? Kafilah ni rombongan dagangan, pergi ke orang Mekah, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, kan? Orang Mekah pergi Syam, pergi Yaman. Jadi dia orang pergi dalam satu kumpulan, satu rombongan. Dalam rombongan tu dia bawa unta yang ada barang-barang dagangan. Dulu tuan-tuan, barang-barang dagangan yang ada atas belakang unta ni, dia tak ada alat khusus untuk nak simpan. Dia main letak je, ikat-ikat gitu je letak. Ya, sekarang dia dah ada alat khusus, beg khusus dah untuk letak barang-barang tu, kan? Jadi zaman dulu, bila nak bawa naik barang ke atas belakang unta tu, kan, dia susah sikit tu, terutamanya barang-barang besar yang berat, kan? Maka orang Arab ni dia akan minta belakang kawan-kawan dia, bagi belakang kau, kan? Jadi belakang kawan dia tu datang, dia hulur belakang, kawan ni letak barang, dia pun tolong naikkan, barulah kawan ni boleh ambil. Maknanya istilah belakang ni adalah istilah untuk membantu. Tuan-tuan boleh faham? Untuk membantu dan menolong. Dalam ayat ni maksud dia wa kanal kafiru ala rabbih zahira, dan orang kafir di dalam derhaka kepada Allah Ta'ala saling tolong menolong, bantu membantu. Subhanallah. Tuan-tuan tengok hari ni, kan, bila Kedah haramkan judi, apa dia buat? Pasang peguam, tuan-tuan. Siapa tu yang duduk belakang peguam? Islam ke apa? Dia saling tolong menolong untuk bermaksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala. Dia tolong menolong sama dia, tuan-tuan.
Tujuan Allah buat ayat cakap ayat ni dekat kita supaya kita orang Islam sentiasa berwaspada dengan orang kafir. Jangan tidur dengan orang kafir, tuan-tuan. Sebab dia adalah syaitan di kalangan manusia. Ini kata Imam Sya'rawi, bukan kata saya. Kan? Dalam kitab ni dia sebut jelas, dia sebut kat sini. Saya baca ayat dia. Kejap Imam Sya'rawi kata, walau fal kafiru uswatun syarrun. Orang kafir adalah ikutan yang paling buruk. Dia akan tunjuk kepada kita perangai-perangai akhlak yang buruk. Orang kafir ni, tuan-tuan. Kena ingat, hati-hati. Ini duk satu kebaikan orang kafir buat, dia puja melangit, kan? Yang orang kafir buat. Satu kesilapan ulama, silap sikit je ulama, dia ungkit besar-besaran, kan? Seolah-olah tak ada kebaikan pada ulama tu, kan? Sampai ada yang kata setan pada ulama dalam apa? Dalam YouTube, dalam TikTok, tuan-tuan. Sanggup dia kata setan pada ulama, kan? Orang kafir tu apa benda kejahatan tak buat. Ni harga beras naik ni pasal apa? Okey, saya soal je, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, kata Imam Sya'rawi, fal kafiru uswatun, kita dengar uswatun hasanah, biasa kan, ikutan yang baik. Tapi orang kafir ni uswatun syarrun, ikutan yang paling buruk, contoh yang paling buruk. Subhanallah. Wa uswatun fasad, dan ikutan yang rosak, fasad, rosak, kan? Wa huwa syaitanul ins, dan dia adalah setan di kalangan manusia. Ini bukan saya cakap, ini tafsir cakap, tuan-tuan. Allazina yuwazi syaitanil jins allazi asa rabbah, yang mengajak, menggunakan setan di kalangan jin untuk menderhaka kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Kita sekarang sebelum ni kan kita duk puja orang kafir sebab ada perkataan orang kafir yang amanah itu lebih baik daripada orang Islam yang tidak amanah. Duk jaja ayat tu, la ilaha illallah. Padahal dalam Quran Allah dah sebut dah, dia adalah setan di kalangan jin. Tuan-tuan tengok terjemahan ni, penolong apa tu? Orang kafir itu penolong apa? Penolong setan. Subhanallah. Kena sedar, tuan-tuan. Jangan duk beria-ia sangat dengan orang kafir. Duk ingat orang kafir ni akan mentadbir, mengurus kita dengan baik. Itu hanya mimpi ngeri je, tuan-tuan. Tak ada orang kafir yang akan mentadbir, mengurus kita dengan baik, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Musnahkan kita ada, dia musnahkan kita ada. Sekarang, dunia sekarang, cara dia nak musnahkan, dia orang akan guna peraturan, perlembagaan, undang-undang. Dia guna undang-undang, tuan-tuan. Sebab geng dia yang ramai jadi peguam. Allahu Akbar. Ini kata Imam Sya'rawi. Dia kata bila Allah sebut ayat ni, lalu yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam,
Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lam ya Muhammad." Seolah-olah ayat ni, maksud ayat ni seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Muhammad, annal kafira, bahawa orang-orang kafir, zahiran 'ala Allah, menolong sesama mereka untuk derhaka, untuk lawan Allah Subhanahu wa taala. Faqif lahu bil mirsad, maka pendirian engkau hendaklah berhati-hati dengan mereka, berwaspadalah dengan mereka. Wajahid mastata'ta, dan engkau kena lawan mereka selagi engkau mampu. Faka'annahu ta'ala okey tuan-tuan, wa kana al-kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang kafir tolong menolong. Kalau kita orang beriman tolong menolong di atas kebaikan, tapi orang kafir tolong menolong dalam penderhakaan, kemaksiatan. Tolong menolong, dia support sama-sama dia untuk buat jahat, kan? Judi itu tuan-tuan sebenarnya diharamkan oleh semua agama. Tapi dia orang anggap judi ni sebagai sebahagian daripada kehidupan dia orang. Jadi kalau tak ada judi tu, seseorang tak boleh hidup, kan? Padahal yang kaya judi ni siapa dia? Toke-toke dia je yang kaya, kan? Yang tarik judi ni miskin apa kedana, cerai-berai dengan anak, dengan isteri, hancur lebur rumah tangga, kan? Itu yang dia orang perjuangkan, tuan-tuan. Allahu akbar. Teruk. Okey tuan-tuan. Ayat yang ke-56. Dah panas ke? Belum lagi kan? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ayat 56 Allah sebut, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad, illa mubasysyiran, kecuali untuk memberi khabar gembira. Mubasysyiran, memberi khabar gembira, wa nazira, dan peringatan. Nazir, ancaman. Tuan-tuan, Nabi datang kepada manusia, kepada kita untuk bagi tahu siapa yang taat pada Allah, siapa yang patuh pada Allah, maka syurga sedang menunggu. Itu khabar gembira. Syurga tuan-tuan, syurga jauh lebih hebat daripada kekayaan, kemewahan yang ada di atas muka bumi ni. Kalau tuan-tuan boleh naik kereta Bugatti berapa harga sebiji? Dekat dengan 10 juta sebiji, ataupun lebih daripada 10 juta, lebih lah sekarang. Kereta Bugatti sebiji 10 juta lebih, tuan-tuan. Mewah gila kereta tu, dengan laju dan apa. Dalam syurga esok, tuan-tuan, tunggangan tuan-tuan adalah burak. Berapa nilai burak tu, tuan-tuan? Kalau dengan Bugatti panggil tak dengar, tuan-tuan. Bugatti ni speed dia lebih kurang, paling tinggi lah speed dia 500 km sejam. 500 km sejam. Tak cukup highway PD ni. Tak cukup highway PD, 500 km sejam, tuan-tuan. Tu Bugatti punya kereta, kan? Tapi dalam syurga esok, tuan-tuan, naik burak sekali langkah sejauh mata memandang. Itu syurga, tuan-tuan. Tak padan lah dengan Bugatti. Bugatti itu dunia, kemewahan dunia. Kemewahan syurga beribu-ribu kali ganda, tuan-tuan. Beribu-ribu kali ganda. Naik burak tak payah nak pakai seat belt dah, tuan-tuan. Tak ada polis nak saman, tak ada apa dah, kan? Nabi naik burak masa Isra' Mi'raj tu, kan?
Ada Nabi pakai seatbelt? Tak ada, tuan-tuan. Naik selesa aja walaupun kelajuan cahaya. Tuan-tuan, kelajuan burak dia mengatasi beribu-ribu kali ganda kelajuan cahaya biasa. Itu burak. Cahaya biasa ni tuan-tuan, kelajuan dia berapa? 300,000 kilometer per saat. Satu saat 300,000 kilometer. Mana tuan-tuan? Satu saat. Tak, kita picit lampu picit dekat sini kan. Tak, cahaya dia tu satu saat dah melepasi Mekah dah. Tak, 300,000 kilometer tuan-tuan. Subhanallah. Itu kelajuan kenderaan tuan-tuan dalam syurga esok. Kan? Dengan selesanya, dengan sedapnya, tak boleh nak banding lah dengan kenderaan dunia ni tuan-tuan. Tak boleh nak banding. Basyiran, itu beri khabar gembira. Khabar gembira tuan-tuan. Masuk syurga. Allahu Akbar. Sebagaimana saya dah cerita dekat tuan-tuan, kisah Habibun Najjar dalam surah Yasin tu, kan? Dapat masuk syurga dia. Sebab apa? Sebab dia perjuangkan keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dalam surah Yasin sebut direct dia masuk syurga, tuan-tuan. Subhanallah. Saya tak nak cerita yang tu, tuan-tuan. Masa kita tak banyak. Wa nazira, di samping Nabi bawa berita gembira tentang syurga, tentang kebahagiaan. Bila kita hidup atas muka bumi ini, kita ikut syariat Allah, maka kita akan bahagia tuan-tuan. Kita akan seronok. Kita akan rasa aman, harmoni, tenang bila kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan kalau nak sebut bab ni, kan? Bab ibadat ni. Maksud ibadat. Dia pergi sampai ke maksud ibadat. Ibadat ni bukan terhenti kepada sembahyang, puasa, zakat sahaja. Imam Sya'rawi kata dalam menghuraikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Apa maksud na'budu? Kami sembah Allah Ta'ala, beribadat pada Allah Ta'ala. Kata Imam Sya'rawi, dia bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat sahaja, bukan sekadar berzikir sahaja, beribadat pada Allah Ta'ala. Kalau hanya puasa, zakat, zikir sahaja, beribadat pada Allah Ta'ala, maka Allah tak perlu kepada manusia tuan-tuan. Baik Allah buat malaikat yang kerja dia berzikir daripada mula dicipta sampailah kiamat. Baik Allah cipta malaikat duduk sujud, dan dalam keadaan sujud daripada awal dicipta sampai ke kiamat. Baik Allah cipta binatang-binatang yang bertasbih siang malam pada Allah Ta'ala. Tapi kata Imam Sya'rawi, ibadat sebenar adalah sistem kehidupan kita. Sistem kehidupan kita ni. Mana? Urusan jual beli. Kalau kita ikut Islam, itu dikira ibadat. Tu hak Islam nak tu. Itu tunjang dia tuan-tuan. Kalau kita bekerja ikut Islam, itu ibadat. Ini Islam nak. Ini Islam nak ni. Ini motif penting. Sembahyang, puasa itu sebagai asas. Hak ni hak penting ni. Pengurusan kita ni tuan-tuan. Cara kita bergaul, cara kita bermuamalah. Itu yang Allah nak. Nak cara Islam. Allahu Akbar. Jadi
Allah kata Nabi ni sebagai mubasyiran. Bila kita ikut dalam kehidupan kita ibadat kepada Allah Ta'ala, maka kamu akan capai kebahagiaan, kamu akan capai ketenangan. Saya bagi contoh satulah, kan, tuan-tuan. Basyiran, untuk kita rasa tenang, aman bila kita ikut Islam yang sebenar. Contoh ni je lah. Nazirah tu nampak gaya kena sambung kemudian lah. Sebab Nazirah tu saya nak cerita kisah anak kepada Abu Lahab. Tuan-tuan dah dengar dah kisah dia? Anak kepada Abu Lahab. Nanti kita jumpa. Kalau saya ingat lah, tuan-tuan ingat lah pada pertemuan akan datang kan. Basyiran, berita gembira. Tuan-tuan, dalam Islam disyariatkan salam. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab Waalaikumsalam. Apa maksud dia, tuan-tuan? Assalamualaikum, salam, selamat sejahtera ke atas kamu. Saya bagi contoh kan, supaya tuan-tuan faham. Sebenarnya siapa yang mengucap melafazkan salam ini, sepatutnya dia faham apa maksud salam tu. Dia faham apa maksud salam. Bukan dia main ucap je kan. Tak, dia kena faham. Contoh, saya bagi contoh. Kita masuk kedai runcit. Kita masuk kedai runcit, kita bagi salam kepada tuan kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Apa maksud dia? Selamat sejahtera ke atas engkau wahai tuan kedai. Selamat sejahtera ke atas engkau wahai tuan kedai, dan warahmatullah, rahmat Allah dan berkatnya pada engkau. Maknanya tuan-tuan, ertinya tuan kedai itu dah selamat daripada segala kejahatan kita. Kita masuk kedai dia, kita takkan curi. Kita takkan, ada orang perempuan, minta maaf, ibu-ibu kan, masuk supermarket kan, dia ambil pampers kan, satu beg pampers tu letak bawah kangkang dia, pakai jubah kan. Jadi orang tak perasan tengok, jalan. Itu mencuri sampai tahap tu, tuan-tuan. Mencuri dalam kedai. Berapa banyak orang, berapa ramai orang mencuri dalam kedai ni? Kes-kes kan. Beribu-ribu, tuan-tuan, kes mencuri dalam kedai ni. Sebab apa? Sebab dia masuk tu dengan niat jahat dah. Pergi kedai emas kan, pergi kedai emas, minta tengok contoh-contoh kan. Cuba yang ni satu, lala dia songlap satu kan. Dalam banyak-banyak tu, tuan kedai ralik duk layan nak lain, dia songlap satu, ambil satu kat dia kan. Tu belah, habis. Itu makna jahat manusia. Bila kita bagi salam, kita sebagai customer, pelanggan, bagi salam kepada tuan kedai, selamat sejahtera, maknanya dia tak ada menerima kejahatan daripada kita. Salah yang amat salah bila kita bagi salam untuk mengkhianati orang yang kita bagi salam. Itu salah besar-besar, tuan-tuan. Esok dia jawab dengan Allah Ta'ala. Ini bagi salam untuk nak pukau orang kan. Ilmu pukau kan. Masuk kedai bagi salam, Assalamualaikum. Masuk rumah orang bagi salam, Assalamualaikum. Tuan rumah pun jeng, pening, kena pukau kan, ambil barang pergi. Dia pukau dengan salam, la ilaha illallah. Padahal salam itu adalah kalimah daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan, dalam Quran. Esok mati, esok, ni memang kena belasah kau dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan kan. Kau bagi salam dekat orang supaya orang selamat, engkau ucap selamat dekat orang, tapi dalam masa yang sama engkau buat jahat dekat orang tu kan. Begitu juga dengan tuan kedai. Tuan kedai, bila kita bagi salam, dia pun jawab salam, Waalaikumsalam. Ke atas kamu juga salam sejahtera. Maknanya kita terselamat daripada segala kejahatan tuan kedai. Kadang-kadang tuan kedai ni tipu timbangan, tak cukup timbangan.
Kan? Kadang-kadang tuan kedai ni jual barang yang dah expired ataupun jual beras plastik. Kan? Telur plastik. Kan? Jadi dua-dua pihak selamat. Tuan kedai selamat, kita sebagai customer pun selamat. Tak bahagia ke hidup kita? Bahagia tuan-tuan. Bahkan Nabi kata dalam hadis dia, sedekah yang paling hebat adalah di mana seorang penjual dia melebihkan timbangan tanpa diketahui oleh customer. Sepatutnya tepung gandum tu sekilo, tapi dia lebihkan sekilo sebunga tanpa customer tahu. Dia lebihkan. Ini pahala besar tuan-tuan dalam Islam. Tengok cantik Islam ajar tuan-tuan. Kalau orang kafir aja semua nak kurang. Kan? Hak sekilo kurang lagi. Dah lah harga naik menggila. Kan? Allahu Akbar. Bahagia tuan-tuan dengan Islam. Bila kita buat, itu baru saya sebut pasal salam, Assalamualaikum. Belum lagi hal-hal lain dalam dunia. Maknanya Nabi datang pada kita mubasyiran, bagi berita gembira. Kalau kamu amalkan apa yang Islam ajar pada kamu, kamu akan bahagia. Dunia dah bahagia, akhirat lagilah tuan-tuan. Akhirat lagilah bahagia. Kan? Tuan-tuan boleh faham itu basyiran. Tujuan Allah hantar Nabi kita ke atas muka bumi. Ni sekarang Maulidur Rasul, kan? Kita sambut tuan-tuan, seorang manusia yang terhebat yang membawa khabar gembira kepada kita, tuan-tuan. Banyaklah khabar gembira. Saya bagi satu je contoh pagi ni. Mudah-mudahan kita semua boleh faham dan mengamal contoh tu, kan? Jangan bagi salam dengan tujuan nak buat jahat. Kan? Kena faham betul-betul makna kalimah salam tu. Esok kita akan bersoal jawab dengan Allah Ta'ala. Adakah kita betul-betul melaksanakan tuntutan lafaz salam ataupun kita menyalahi tuntutan lafaz salam? Diperkirakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ini tengok awek cantik, bagi salam, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tak jawab dosa. Apa tujuan salam tu? Allahu Akbar. Ini masalah tuan-tuan. Masalah. Semua tu akan disoal oleh Allah Ta'ala. Jawab esok depan Allah Ta'ala. Apa tujuan kau bagi salam? Nak mengurat. Itu contoh. Jadi syuruk dah masuk dah. Nazirong kalau saya sambung kita sampai Zuhur tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar tu kan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham. Tadi tu yang pertama tadi tu. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Tuan-tuan hati-hati. Allah ajar kepada Nabi kita supaya berhati-hati dengan orang kafir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.